Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita sekali lagi dalam video yang kedua, iaitu cara-cara menggunakan aplikasi akaun perniagaan version 2.0. Jadi untuk video kali ini kita akan memulakan dengan membuka semula aplikasi ini di dalam folder yang telah pun saya terangkan pada video yang pertama. Okey. Cuba perhatikan di dalam folder ini terdapat satu file yang telah kita save pada video yang pertama dahulu. Okey, terdapat satu file yang telah kita save pada video yang pertama dahulu, iaitu akaun tahun 2020. Baik, file ini adalah file untuk menyimpan data ataupun maklumat yang telah pun anda buat di dalam aplikasi ini. Okey, jadi sekarang saya akan membuka aplikasi akaun perniagaan ini semula. Okey, dalam pilihan load previews ini, loading ini, kita kena pilih pada, jangan pilih pada original workbook sekali lagi. Ini adalah untuk kita memulakan aktiviti yang baru. Okey, jadi kalau kita hendak memulakan menyambung transaksi akaun yang lama, iaitu pada tahun semasa, kita kena gunakan last save ataupun lebih baik kita gunakan choose save. Okey, sekarang saya pilih choose save. Okey, jadi di sini dia akan pergi kepada file yang kita akan buka. Ini adalah file yang kita telah save pada video yang lepas. Jadi kita klik sini dan klik open. Okay, sekarang paparan log masuk telah muncul dan anda boleh log masuk akaun anda. Pastikan nombor ID pengguna dan kata kunci yang betul. Masuk. Okey, ini adalah maklumat yang telah kita simpan dahulu. Jadi kita tidak perlu ganggu lagi. Cuma kita pergi ke bahagian menu utama. Okey, maklumat praoperasi pun kita telah simpan. Okey, apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah saya ingin tunjukkan bahagian transaksi. Okey, sekarang kita hendak melakukan transaksi. Contohnya, kalau pada masa ini saya ingin melakukan transaksi pada bulan, contohnya bulan Januari lah. Okey, pada bulan Januari saya hendak membuat pembelian, contohnya. Kalau kita hendak membuat pembelian, maksudnya itu menunjukkan wang keluar. Jadi kita klik pada wang keluar. Okey, untuk rekod wang keluar, contohnya saya membeli pada 5 Januari, kita typekan 5 Januari. Okey, kalau ada nombor resit, kita boleh tuliskan nombor resit di sini. Contohnya saya tulis 10025 contohnya lah. Okey, untuk butir-butir pula kita boleh klik pada sini. Terdapat banyak butir-butir di sini, perbelanjaan, aset dan sebagainya. Jadi kita pilih yang bersesuaian. Contohnya membeli barang tunai, membeli barang secara tunai ataupun membeli barang secara hutang. Okey, pilih antara dua. Okey, membeli barang secara tunai. Bahagian kategori telah saya set secara automatik. Dan seterusnya, adakah bayaran dibuat melalui bank? Okey, kalau bayaran tu dibuat melalui bank, kita klik ya. Kalau bayaran tu tidak dibuat melalui bank, kita klik tidak. Baik, sekarang saya tidak membuat bayaran melalui bank. Jadi, saya membuat bayaran secara tunai sebanyak, contohnya saya ambil RM3,000 untuk pembelian barang jualan tadi. Barang jualan bermakna stok lah. Okey, dan kita klik simpan. Maklumat wang telah pun disimpan. Okey. Okey, terdapat mesej yang akan keluar iaitu menunjukkan kos terlibat atas belian stok. Jadi, adakah belian stok melibatkan perkara berikut? Contohnya, nombor 1, belanja angkutan masuk. Angkutan masuk ini adalah contohnya kalau ada belanja-belanja pengangkutan
untuk mengangkat barang-barang kita itu ke kedai ataupun ke pejabat ataupun ke syarikat kita. Okey, ini adalah belanja angkutan masuk. Okey, boleh juga dimasukkan dengan kos-kos pengangkutan seperti pos dan sebagainya. Okey, yang kedua pula, adakah ada pembelian anda itu melibatkan cukai atas belian? Okey, kalau ada semua perkara-perkara ini, klik yes. Okey, kalau tidak ada, klik no. So, sekarang ini saya letak ada. Okey, sebab ada kos pengangkutan yang disediakan. Contohnya lah. Okey, bagaimana cara bayaran yang terlibat itu? Contohnya angkutan masuk, saya nak bayar secara tunai. Barang sampai baru saya bayar. Contohnya RM58. Okey, untuk kos tadi. Kemudian cukai atas belian tidak ada. Duty import kalau barang itu dibawa dari luar negara, kemungkinan besar ada. Dan upah belian, contohnya saya nak upah beberapa orang untuk mengangkat barang-barang tersebut dan adanya upah di sini. Okey, saya letakkan upahnya 100 contohnya. Insurans atas belian kalau ada kita letakkan. Okey, lepas itu kita klik simpan saja. Okey, maklumat tambahan atas belian telah berjaya disimpan. Kita klik OK dan kita kembali ke menu utama semula. Okey, jadi ini merupakan salah satu transaksi yang berlaku dalam bulan Januari tadi. Okey, seterusnya transaksi wang masuk pula. Okey, contohnya lah, wang masuk adalah satu hasil ataupun pendapatan, hasil jualan. Okey, sekarang kita nak klik pada wang masuk. Contohnya pada 10 Januari. Okey, bulan ini telah pun diset secara automatik apabila anda klik pada pada bulan tadi. Okey, kalau tiada nombor resit, kita tak perlu letakkan. Ini adalah hasil jualan kita. Okey, pada butir-butir ini yang penting. Okey, apa yang masuk? Contohnya kalau modal tambahan, kita tidak mempunyai modal yang mencukupi, kita perlu tambahkan modal. Ini namanya modal tambahan. Modal tambahan pun dikira sebagai hasil jugalah. Okey, sebab ianya bertambah, bukan sebagai modal awal tadi. Okey, jadi kita letakkan hasil jualan di sini. Hasil jualan ini dia masuk melalui apa? Okey, kalau dia melalui bank, kita letak iya lah dan pilih bank. Okey, contohnya saya letakkan dia masuk melalui bank. Okey, melalui bank kita hanya type pada bahagian bank. Hasil jualannya adalah contohnya 1,500 pada hari tersebut. Okey, dan klik simpan. Okey, maklumat wang masuk telah pun disimpan. Kita klik OK dan kembali semula ke menu utama. Dan sekiranya ada lagi perkara yang ingin anda masukkan di dalam wang masuk, contohnya sumbangan, derma, tajaan ataupun faedah yang diterima, okey, ataupun kita memulangkan belian stok kepada pembekal. Contohnya tadi kita telah pun membeli barang stok jualan kita daripada pembekal dan terdapat adanya kerosakan kepada barang tersebut. Okay, anda boleh pulangkan belian tersebut kepada pembekal. Okey, nama pembekalnya kita boleh catat di sini. Okey, contohnya lah pada 30 hari bulan Januari. Okey, saya hendak mengulangkan belian stok itu. Ini merupakan wang masuk bagi kita. Okey, nama pembekalnya adalah Syarikat Jaya. Okey, Syarikat Jaya. Ini dikategorikan sebagai pulangan belian dan pulangan belian ini pembekal akan bagi cash dengan kita ataupun dia bagi barang balik sebagai ganti. Okey, kalau pembekal tu memberi barang balik sebagai ganti, maknanya itu tiada perubahan pada apa-apa wang masuk jadi ganti. Tetapi kalau kita menerima bayaran daripada pembekal, kita kena masukkan di sini. Okey, kita kena masukkan bayaran tunai daripada pembekal. Contohnya lah, kalau ada. Okey, contohnya 150 contohnya. Okey, jadi kita dapat 150 daripada pembekal tersebut.
sebab dia menggantikan barang yang rosak tadi. Okey, sekarang kita simpan. Klik OK dan kembali semula ke menu utama sekiranya tiada lagi transaksi pada wang masuk. Okey, kembali semula kepada menu utama dan itulah contoh transaksi yang berlaku di dalam bulan Januari tadi. Okey, sekarang cuba kita lihat pada view buku aliran tunai. Okey, pada bulan Januari. Klik pada bulan Januari. Okey, ini kebiasaannya berlaku pada pertama sekali kita klik. Okey, kita just klik sahaja. Sekarang kita telah kita masukkan pada 10 Januari hasil jualan, hasil dimasukkan dalam bank Maybank pada dengan nilai 1,500. Ini adalah kolom Maybank. Okey, kolom bank bukan kolom Maybank. Okey, ini bahagian sini adalah maklumat modal di bank MBB iaitu Maybank. Ini adalah maklumat baki di RHB Bank 3,000. Okey, bahagian sini adalah maklumat wang tunai yang terdapat di tangan yang tidak kita simpan di dalam bank. Okey, bahagian pecahan wang di bank ini adalah berapa baki yang tinggal ataupun masuk ke dalam bank. Okey. Semuanya tercatat di dalam pembahagian maklumat bank di atas ini. Dan seterusnya di bahagian sini pula pastikan ianya seimbang dan sama. Okey. Sama. Dan seterusnya baki yang dibawa ke hadapan iaitu closing balance. Okey. Ini akan dibawa ke bulan yang seterusnya, baki yang di atas ini. Okay. Ini opening balance. Baik, tadi kita telah mengisi bahagian wang keluar. Wang keluar membeli barang jualan secara tunai. Okay. Dia kategorikan sebagai stok. Tadi ada nombor resit. Okay. Nombor resit ataupun invoice. Okay. Jenis bank kita tidak menggunakan bank. Kita membuat bayaran secara tunai. So, RM3,000 telah pun dikeluarkan. Okay. Dan ditambah pula dengan angkutan masuk. 58 dan RM100 upah belian. Okey, jadi baki pada di tangan setelah membeli ini automatically ditolak menjadi 6,992 di atas ini. Okey, apa lagi yang kita perlu lihat adalah pada bahagian imbangan duga. Okey, kita lihat klik pada imbangan duga. Okey, kita scroll ke bawah. Okey, jumlah pada imbangan duga ini seimbang. Okey, apa yang telah dibeli tadi iaitu pembelian stok 3,000, angkutan masuk 58, upah belian 100. Kemudian ada pula dicatat di sini hasil jualan. Okey, semuanya akan dicatat di bahagian imbangan duga. Okay, seterusnya kita lihat pula pada bahagian untung rugi. Anda perlu memasukkan nilai stok atau inventory akhir. Jika tiada, sila letakkan nilai kosong pada borang kemasukan stok akhir. Okey, untuk ini, kalau anda letakkan nilai kosong, okay, notis ini ataupun notifikasi ini tidak akan keluar lagi. Contohnya, saya letakkan kosong. Simpan. Okay, kita biarkan kosong dahululah sebab ini belum lagi hujung tahun. Okey, jadi tadi telah kita buat masukkan rekod hasil jualan 1,500. Pulangan jualan daripada pelanggan tidak ada. Okey, stok awal tidak ada. Belian kita ada buat tadi 300 dan kita tadi ada buat pulangan belian barang yang rosak 150. Angkutan masuk dan upah belian. Itu semua termasuk di dalam kos-kos belian dan belian bersihnya adalah banyak ini. Baik, stok akhir pula kita tunggu pada akhir tahun lah baru kita mengisi dan kita mengira berapa jumlah stok akhir dan boleh diagak-agak berapa jumlah stok akhirnya pada akhir tahun. Baik, jumlah kos jualan pula adalah sebanyak ini selepas ditolak dengan stok akhir dan untung kasar yang anda dapat adalah banyak ini. Okey, jadi
ditambah dengan hasil lain, ini tiada, faedah pun tiada, hasil-hasil lain, commission dan sebagainya tiada. Okey, jadi kita ada susut nilai di sini yang diperolehi daripada aset anda. Kalau kita meletakkan susut nilai pada aset, inilah yang akan berlaku. Dia akan menolak pada kita punya keuntungan ini. Okey, jumlah jualan ini. Okey, keuntungan di sini tadi, untung kasar, dia akan menolak. Jadi susut nilai ini kalau boleh kita boleh kurangkan sendiri. Nanti saya akan ajar bagaimana caranya. Dan seterusnya kita pergi kepada kunci kira-kira. Kita semak dahulu. Okey, kedua-dua jumlah ini seimbang. So, ianya masih dalam perjalanan yang tepat. Baik, itu saja untuk transaksi keluar dan masuk, contoh, dan nanti saya akan tunjukkan pelbagai lagi transaksi yang lain, yang kemungkinan besar yang akan menjadi tanda tanya kepada anda bagaimana untuk membuatnya. Okey, jadi kita akan sambung pada video seterusnya. Terima kasih.